Testing 1, 2, 3. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan salam sejahtera semua. Pada kali ini saya ingin berkongsi sedikit panduan untuk menetapkan ataupun membuat meeting dalam talian melalui Google Workspace kita. So, pada kali ini saya nak tunjukkan juga macam mana kita nak buat meeting itu melalui Google Calendar dan kita terus akan buat penambahan peserta di dalam meeting tersebut. Okey, so tanpa melengahkan masa, izinkan saya kongsi dahulu saya punya skrin. Okey. Alright. Okey. Okey, untuk pertama kali kita bukalah kita punya Google, kita buka kita punya Google. Okey, pastikan anda menggunakan akaun government kita. Saya sini saya pilih, saya nak pakai pentadbir email. Okey. Kalau ada satu maka satulah. Kalau ada dua macam saya ada dua maka saya ada dua lah. So kita masukkan password kita. On save. Okey, kita tunggu sekejap. Okey. So ini adalah email saya. So macam mana kita nak buat tetapan atau ingin menetapkan sesuatu mesyuarat secara dalam talian menggunakan aplikasi Google Meet melalui Google Calendar. Alright, so pertama sekali, okay, kita pergi ke 9 titik ni, Google Apps-nya ni. Kita tekan, kita pilih Google Calendar. Kita pilih Google Calendar, kita klik. Okey, sebelum saya pergi situ, sebenarnya ramai yang bertanya dengan saya bahawa macam mana nak buat Google Meet tu senang je, tak perlu pun nak buat melalui Google Calendar. Sebenarnya boleh, anda boleh buat Google Meeting ni secara terus melalui sini, iaitu bila di sebelah kiri bawah ni, anda klik, kalau anda klik, anda terus boleh buat new meeting. Anda boleh klik terus buat new meeting. Tetapi dari segi setting-setting yang lain agak tukar sedikit yang mana anda perlu nak copy invitasi ini, jemputan ini dan baru anda kena email satu persatu. So saya nak tunjukkan cara yang pada saya adalah cara yang betul lah. Okay, dan cara yang betul, cara yang senang supaya anda tidak perlu nak buang masa banyak kali. Okay. So kita dah buka tadi Google Calendar tu. Okay. Alright, so saya nak tutup. Okay, and then okay. So pertama sekali ialah apa yang kita perlu buat. Okay, saya tutup dulu ni. Alright, katalah saya nak buat, okay, let's see, this is our office. Alright, done. Okay, katalah saya nak buat, okay, saya nak buat satu meeting jabatan secara online. So, apa yang saya perlu buat ialah pertama sekali saya tekan create. Saya tekan create. Okay, dalam hal ini cuba saya masukkan, contoh saya masukkan tajuk, iaitu contoh mesyuarat second ICT FQA. Okay, so kita masukkan tajuk. Okay, di sini kalau kita boleh tengok event, fokus semua ni, biasanya kita akan buat event lah. Right, kita katakan kita masukkan tarikh. Kita pilih masuk tarikh, okay, kita tekan sini. Bila tarikh itu, kita pilih lah. So dalam kes saya ni, saya cuba buat hari ni lah. Ataupun esok lah, kata saya buat esok. Okay. Lepas tu, saya letakkan masa dari jam berapa. Tekan di sini, tekan masa. Katalah daripada pukul 9 hingga pukul 10. Ataupun kalau nak ubah 10:30 pun boleh. Alright, okay. Lepas itu, kalau dia tanya pasal time zone ni, biasanya kita tak perlu sebab kita pakai time zone Malaysia. Right? So, tapi time zone ini bagus jika anda menjemput orang yang hadir itu pun dari tempat yang lain. Okay, maksudnya berlainan zone lah. Okay. Lepas tu dia akan tanya adakah mesyuarat ini akan berulang. Okey, kalau mesyuarat anda tu berulang ni pada minggu depan atau pada setiap masa atau pada sesuatu masa tertentu anda boleh set di sini. Okey, sama ada daily atau setiap hari Selasa atau setiap bulan dan so on lah. Kita boleh buat custom jugalah. Kalau kita ni kita nak set berapa kali seminggu dan semuanya lah. So katalah saya nak buat satu meeting ni, yang mana meeting ni hanya berlangsung pada
besok, hanya besok saja berlaku. Alright. Okay, so kita buat macam tu. So pertama sekali kita kena add tetamu. Sesiapa. So dalam kes ini, the good thing about the Google Workspace ni ialah bila kita nak letakkan individu, dia automatically akan keluar di sini. So contoh dia, saya nak letakkan Mardi. Saya just type Mardi. Okay, and then okay, dah tengok. Okay, so kita kena tengok. Pastikan bila anda menaik nama seseorang, tengok di belakang tu, adakah dia dari organisasi yang betul. Okay. Ini kan kita di dalam MOH ini ialah dia ada, ataupun di dalam Google Workspace ni kita ada diletakkan lokasi. Alright, lokasi di situ. Okay. Kita just klik macam tu. Okay. Katalah kita nak tambah lagi lah. Kita nak tambah lagi. Okay, kita nak tambah contoh lah. Saya nak tambah, tentu saya nak tambah seorang individu yang di luar daripada aplikasi Google Workspace seperti Marty yang boleh menggunakan Gmail sendiri. Okay, contoh kita tengok boleh ke tidak. Alright, so kalau kita tengok sini macam tak boleh. Okay, macam tak boleh. Tapi Byron kita boleh jemput jugalah. Memang mungkin memang telah dihaskan bahawa aplikasi untuk menetapkan kalender ni hanya untuk di dalam organisasi saja. Okey, tak apa, kita tutup. Katakan saya nak tambah lagi seorang. Saya nak tambah seseorang yang berada di luar. Contoh dia tak ada pula nama kawannya kat luar. Contoh Yusri. Okey, kalau kita nampak di sini, kita tengok ada dari Rizda, ada dari Jopem, dari tempat-tempat lain lah. So kita boleh sebenarnya nak tambah daripada rakan-rakan yang penting dia adalah rakan-rakan ataupun kaki tangan yang bertugas dalam kerajaan persekutuan. Okay. Katalah saya nak buat 2 orang ni je lah. Katalah Mardi ni saya jemput. Okay, saya nak tambah seorang lagi lah. Admin QEA. Okay, kita tengok sini adminnya ada 2. Admin Elizabeth 2 dan Elizabeth 1. Saya pakailah. Nak pakai Elizabeth 2 ni. 1. Alright, so kalau kita tengok sini dia ada macam ni. Okay, hide. Okay, lepas tu kejap dia ada mark and optional. Lepas tu kita pun ada lagi sini mark and optional. Okay, so alright. So katalah sudah kita letakkan peserta untuk kita panggil. Kita kena bagi dia tetapkan apa dia punya permission. Permission ni contoh dia ialah peserta ni boleh modify event. Kalau boleh kita klik, tapi biasanya kita jarang lah. Kita disable this one. Alright. Pada masa yang sama juga, peserta yang kita jemput ni adakah mereka boleh menjemput orang lain. Kalau tak boleh, kita disable. Alright. Okey, yang ketiga ni maksudnya si guest list. Maksudnya individu ni boleh melihat siapakah tetamu. Okay, so kalau biasanya benda tu tidak ada masalah lah. So kita benarkan sahaja. Alright. So okay, lepas tu automatically the good thing apabila kita menggunakan kalender untuk membuat sesuatu meeting, automatically link untuk jemputan ini telah pun siap. Telah pun ada dibuat automatically. So kita tak perlu lagi macam tadi, kita buat contohnya kita buat di sini. Kita klik, lepas tu kita nak copy paste kan, kita nak copy ni, kita copy sini, lepas tu kita buat kalender lagi, kita buat email, so susah. So yang kita buat sekali saja di sini. Alright, kita buat sekali sahaja. Okay, so kalau kita tengok di sini apa-apa setting yang ada, okay, ada video call option, conference info, kita tengok. Okay, ID dia, biasanya kita tak banyak benda yang kita boleh ubah lah. Okay, di sini punya add live stream. Live stream, okay, saya tak pasti. Tapi kita try boleh tekan. Okay, add live stream ni setting for video call. Okay, after you have okay. Saya jarang pakai ni, tak apa. Okay, lepas tu kita letak location. Contoh location ialah bilik mesyuarat utama. Okay, contoh mesyuarat utama HQ. Okay, right. Kalau tiada, tidak apa. Kalau nak cari pakai map pun boleh. Tapi kalau tiada, tak apa. Kita just klik macam tu. And then add description. Okay, description ni berkaitan dengan mesyuarat pasal apa. So, mesyuarat ni adalah kita boleh letak contoh dia. Contoh kita boleh letak ialah biasanya kita letak agenda. Okay, agenda dia apa? Satu, ucapan pengerusi. Ucapan pengerusi. Kedua, ini laporan unit. Okay, ucapan laporan ketua unit. Okay. Yang ketiga ialah hal
hal-hal berbangkit. Okay, contoh 4 lain, hal-hal lain. Okay. Hal hal lain. Habis saja. Saya just masuk sajalah. Okay, alright. Okay, katalah anda ada bilik mesyuarat, maka kita klik sini. Katalah anda ada bilik mesyuarat, kita boleh klik sini lah. Okay, sorry, attachment. Kita boleh buat attachment. Okay, kita boleh cari minit mesyuarat satu. Okay, upload. Dia pergi upload. Okay, upload ni, upload. Okay, browse. And then, katalah saya nak cari, saya nak pakai apa-apa je lah. Sekejap Saya cari dahulu. And then, okay, okay. Ini contoh saja. Okay, contoh. Okay, saya letakkan ni. Okay, alright. So, biasanya maklumatnya akan disimpan di dalam kita punya Google Drive lah. Alright, create a meeting notes. Kalau ada meeting notes ni, kalau nak buat boleh juga. Kalau tak ada pun tak apa. Okay. Later document will be created and shared with all guests lah. Okay, kalau ada lah, kalau tak ada pun tak apa. So, memadai kita letakkan satu attachment untuk ni lah. Kalau ada satu attachment, tapi kalau ada 2, 3 boleh letakkan banyak-banyak. Alright. Okay, so kita check balik. Kita ada tajuk. Kita ada event type. Kita ada masa tarikh. Kita ada masa. Kita ada time zone. Okay. Right, kita ada tetamu. Apa tu peserta yang kita nak panggil. Lepas tu kita set apa tetamu ni boleh buat. Automatically Google Meet punya link telah pun dibuat, dihasilkan. Kita masukkan lokasi tempat di mana mesyuarat diadakan. Lepas tu kita masukkan agenda lah, agenda ataupun panggilan minit mesyuarat kan. Kita boleh masukkan di sini. Contoh. Lepas tu kita masukkan minit mesyuarat ataupun apa-apa dokumen yang berkaitan. And then kita boleh buat ubahan sini. Kita ditukar sini pergi. Contoh kita nak waktu ni saya busy. Contoh yang merah. Dan busy. Habis begitulah. So apabila benda ni sudah selesai, kita cek dahulu more option. Ada tak lagi? Okay, kalau kita tekan more option, dia akan buka dalam satu paparan yang lebih selesa lah, lebih besar. Okay. So kita ulang balik. Ada tajuk, ada tarikh, ada masa, ada time zone, okay, ada Google Meet punya meeting, punya link, lokasi, berapa jangkaan masa mesyuarat ni, okay, notifikasi ni, maksudnya dia akan hantar notifikasi berapa minit sebelum waktu ni, 10.30, 9, jam berapa. So kalau nak buat seminit ke 2 minit ke kan, okay. Kita boleh tambah notifikasi, katalah kita nak tambah lagi, contoh dia, pertama saya nak buat contoh sehari sebelum meeting, sehari sebelum meeting. Lepas tu pada hari kejadian 30 minit sebelum meeting. Kita boleh tambah lagi contoh yang kita nak buat. Okey. Contohnya seminggu sebelum mesyuarat. Okey. Ini memang reminder gila-gila lah ni kan. Okey, reminder gila-gila. Okey, alright. So kita boleh buat sampai 3 macam tu. Kalau nak tambah pun boleh, tapi rasanya kalau dah setiap 30 minit dia reminder tu, itu memang penting sangatlah. So kita beritakan visibility itu ada public ke atau private. Maksudnya kita nak mesyuarat kita ni orang boleh nampak ke ataupun kita sahaja. Okay, kalau kita tengok sini apa dia bilang. This event follow the sharing setting of this calendar. Anyone who can see details or other event can also see this event details including the description. Okay. Jadi biasanya kita pakai default lah. Tapi kalau anda mau private pun boleh, kalau nak public pun boleh. So, kita tengok guest kita betul-betul balik. So, check semua alright. Ini guest time kita alright. Dan selesai. Maka bila selesai, anda perlu tekan save. Kan tak save? Okay. Would you like to send invitation? Maksudnya, adakah anda ingin menghantar email, invitation, jemputan melalui Google Calendar peserta? Kita tekan send. Back to editing jika ada silap. Don't send ni, maka kalau kita don't send, maka hendaklah kita punya meeting tu dihantarkan. So, kita tekan send. Okay, kalau kita tengok situ, boleh tekan send, dia akan tanya, okay, ini adalah penerima tu. Okay, share with 2 people, adakah dia punya view, okay, view, comment, edit. So, biasanya, kalau kita tak nak dia edit, kita bagi dia view saja. Ataupun boleh mungkin bagi dia komen.
Ataupun kalau kita memang mungkin ada dua, apa ni kita bilang ada dua pencatat minit mesyuarat, mungkin bagilah edit 3. Okay. Turn on link sharing. Okay, kalau kita tengok sini, kalau kita tekan ni, anyone at MyGovUC boleh tengok ni link. Okay, boleh tengok ni link. So, kalau tak nak orang lain tengok, pilihlah ni. Pilih ni. And then di sini don't give access ni, ni saya tak pasti apa kegunaan dia. Okay, maksudnya tak bagi akses. So, sebelum kita boleh hantar, cek betul nama penerima, share dengan berapa orang, apa dia punya ability, boleh view, comment atau edit. Dan jika anda berpuas hati, anda tekan invite. Right. So automatically anda akan nampak apa ni jemputan itu dalam kalender anda, dia akan automatically ditambah. Okay, ditambah secara automatik. Alright. So sekarang ni kita nak tengok pula apa yang diterima oleh individu yang menerima apa tu jemputan ini. Okay, sekejap ya, saya nak buka satu link untuk peserta yang tadi saya jemput admin PH. Okay, saya nak buka add another account. Add another account. Test dulu Right. Saya save. Okay, jom minta dekat telefon. Okay, ini two step verification ni sangat penting. Jangan kita abaikan. Siap, kita tunggu. Okay, dah sampai. 833 924. Okay. Dah dapat masuk. Okay, so kalau kita tengok nanti penerima anda nanti dia akan dapat email seperti berikutlah. Kita tengok sini, ni nampak ni. So bila kita tekan, thanks. So kita akan dapat macam ni lah. Kita akan dapat macam ni. So invitation mesyuarat Society pada hari Selasa jam 9 Malaysia time, admin at QH. Okay. So alright, biasanya dia akan bentuk begini. So apa kita perlu buat ialah, okay. So pertama sekali kita jawablah, kita hadir atau yes in the meeting room, yes joining virtually. Okay, so kalau kita meeting virtually, kita cakap virtually lah. Okay, kalau kita datang meeting secara dalam bilik mesyuarat, jawab mesyuarat. So contoh dalam kes ini saya nak hadir dalam virtually. Alright. Okay. And then kita nampak semua ni, now you'll be invited to this blah blah blah. Okay, and then kalau kita tadi kita dalam virtually, so ini dia punya link. Kita just klik ni link nanti pada esok hari. So kalau kita tengok siapa-siapa organizer dia, okay, tapi SQE, so siapa peserta dia. Okay, alright, kita nampak lah. So kalender kita lah, ini add kalender siapa? Kalender kita lah. So kalau kita tengok sini, ini yang kita tulis tadi, kita ada attachment. Okay, attachment kita ada, lepas tu kita ada apa ni, agenda yang diceritakan lah. Okay, and then nampak ni. Okay, ni lah. So kalau kita nak apa tu invite, kita boleh lah klik down, download. So ini sebenarnya bentuk dia. Apabila anda membuat satu jemputan mesyuarat melalui Google Calendar dan diintegrasikan dengan Google Meet. Okay. So rasanya itu sahaja untuk perkongsian ini. Jika ada apa-apa yang perlu penambahbaikan ataupun pembetulan ataupun ada pertanyaan, boleh tanya di ruang pertanyaan di sana, di bawah. Alright. Okay. So saya harap panduan ini walaupun tidak lengkap, tapi mungkin sedikit banyak boleh membantu anda untuk membuat meeting secara menggunakan Google Calendar. Itu saja. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.